Kabinet yang diumumkan ini juga menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim hormat kepimpinan parti-parti yang menyokong beliau dalam kerajaan. Ya, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah belajar melalui pengalaman. Bila mana dia melihat kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh Mahathir. Dia juga melihat kesilapan yang dibuat oleh Muhyiddin. Bila tidak meletak kepimpinan utama parti di dalam kerajaan, maka kerajaan itu tidak stabil. Apatah lagi bila mereka ini berlaku zalim kepada orang yang memberi kuasa kepada dia. Dahlah kita ampunkan Muhyiddin ni, kita maafkan dia, dia punya kursi pun kecil sikit, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Itu yang ada setengah-setengah orang kata, kalau ada menang 13 kursi boleh jadi Perdana Menteri, takkan 30 kursi tak boleh jadi Perdana Menteri. Ada juga geng kita ni menanam cita-cita. Kita bukan tak tahu kan. Cuma kita harap selepas ini akan wujud kestabilan di dalam UMNO. Janganlah berpecah belah lagi. Dah cukup dah. Takkanlah tak belajar melalui pengalaman kita dihukum oleh rakyat. Betul lah ada orang main duit dan sebagainya, orang sebar fitnah dan sebagainya. Tetapi kita tak nafikan juga bahawa kita pun berhadapan dengan sabotaj dalaman. Kalau tidak ada sabotaj dalaman parti, macam mana kita menang di Melaka, begitu kita boleh menang di peringkat pusat. Macam mana kita menang di Johor, begitu kita boleh menang di peringkat pusat. Tapi bila ada sabotaj dalaman parti, hancur lebur. Dan timing is very important. Bila kita suruh bubar, tak nak bubar, maka akhirnya apa terjadi? Nasi jadi bubur. Siapa yang rugi? Semua orang rugi. Semua orang rugi. Nasiblah baik Allah Ta'ala bagi kita peluang. Walaupun kita kalah, kita ada peluang untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Cuba kalau ketika ke bawah duli tuanku menasihati Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan bersama, kedua-dua ini buang ego dia, kedua-dua ini bersetuju untuk bekerjasama, UMNO akan jadi pembangkang hari ini. Dan kita akan berhadapan dengan keadaan yang cukup sukar. Pemimpin kita nak disumbatkan ke dalam penjara. Kezaliman ke atas pemimpin kita mungkin berterusan. Dan mungkin keadaan kita akan lebih parah. Tahun ni kita nak bertanding pun duit tak berapa nak ada. Cuba bayangkan macam mana kita nak survive. Parti ni nak digerakkan semua sekali memerlukan dana juga. Kalau nak bertahan lagi 5 tahun, mampu tak kita? Belum tentu. Kita boleh mendabik dada, apa jadi pun kita boleh lawan. Tapi saya ingat lagi 4 tahun setengah kita lawan dulu, ramai masuk gua. Kita ingat lagi bila kita lawan Tun Dr. Mahathir berdemonstrasi dan sebagainya. Ramai yang menyepi, tanya khabar pun tidak. Ada jugalah yang telefon macam mana, ada peguam ke tak ada peguam. Ada juga yang bertanya, tetapi tak buat apa-apa pun. Jadi bersediakah kita untuk berhadapan dengan situasi ini? Sekali lagi, ianya tak mudah. Ianya tak mudah. Tak mustahil, tetapi ianya tidak mudah. Sekarang kita ada peluang untuk memulihkan keadaan. Kita ada peluang untuk menghentikan racism. Kita boleh menyatukan dua buah parti. Pertama, parti yang mempunyai komposisi ahli di kalangan masyarakat Melayu yang paling besar kat Malaysia, bergabung dengan parti yang mendapat sokongan, dukungan masyarakat bukan Melayu paling besar di Malaysia. Dua parti besar ni bersatu. Maknanya di mana juga bertanding lepas ni, kita akan mempunyai jalan yang laluan yang lebih mudah. Mungkin ada susah sikit di Kelantan. Orang Kelantan ni kadang-kadang dia lebih selesa minum air teh ais. Mandi pun teh ais, basuh baju pun teh ais. Kita tak boleh nak buat apa. Kerat 18 pun mereka tetap
PAS. Janji masuk syurga. Datuk, Okey. komen kat Facebook ni tanya pendapat Datuk Perdana Menteri memegang portfolio Menteri Kewangan. Saya dah jawab tadi. Mampukah dia menarik pelabur-pelabur? Saya rasa lah kalau tanya dengan saya secara peribadi, memang sepatutnya dia jadi Menteri Kewangan daripada awal. Cuma saya terkejut bila Datuk Seri Anwar mengatakan dia tak nak pegang pos Menteri Kewangan ni. Cuma ada certain things happening, saya tak boleh cerita, yang menyebabkan beliau terpaksa memegang jawatan Menteri Kewangan. Kita harap di jalan tengah ni baik untuk semua. Okey. Ada pihak-pihak juga kan bagi tahu pengumuman kabinet yang dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lambat akibat ada perebutan kuasa. Bukan ada perebutan kuasa, dia ada banyak pandangan. Tahulah ada orang tertentu sebelum ni kata tak nak bersekongkol dengan kleptokrat lah, tak nak bersekongkol dengan orang yang ada kes mahkamah dah, apa semua sekali lah kan. Kita pun ada cakap juga, kita tak nak bekerjasama dengan DAP, tak nak kerjasama dengan Anwar, tak nak kerjasama dengan Bersatu untuk berhadapan dengan pilihan umum yang ke-15 kan. Dan kita dah tunaikan, we have been with only BN components. Kita hanya bersama dengan BN components. Maknanya kita dah buat apa yang Ali akan minat. We go solo. Tapi lepas pilihan raya, nak buat macam mana? Tak ada satu parti pun menang. Kalau BN nak jadi pemegang, macam mana BN nak jadi pemegang kalau tidak ada kerajaan? Jadi, ke bawah dulu tuanku tawarkan kepada PH dan PN bentuk kerajaan perpaduan. PN tolak. Bila PN tolak, boleh tak PH seorang-seorang bentuk kerajaan? Tak boleh. Dia boleh bentuk minority government. Tetapi kalau bentuk minority government, macam mana ni kaki tangan kerajaan tahun depan ni nak bayar gaji? Pakai apa? Minority government tak boleh luluskan belanjawan. Jadi tuanku telah menitahkan supaya Barisan Nasional menyertai kerajaan perpaduan. Dan selepas itu alhamdulillah GPS ikut, kemudian kawan-kawan kita yang lain, KDM, apa ni, GRS, semua ikut, Warisan ikut. Okey lah. Okey, ada lagi? Silakan. Kita masuk topik lain sikit. Topik lain. Okey. MIC mengumumkan tarik diri tanding di Parlimen Padang Serai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kawan kita Amanah ataupun Wakil Pakatan Harapan di Tioman telah menarik diri. Maka sewajarnya lah atas semangat kerjasama dalam kerajaan perpaduan ini, BN juga menarik sokongan, menarik diri daripada bertanding di Padang Serai. Jadi kita minta supaya penyokong-penyokong Barisan Nasional di Padang Serai memberikan undi mereka kepada Pakatan Harapan, calon Pakatan Harapan. Jangan pula korang campak undi korang ni pergi undi pula Perikatan Nasional. Jahanam. Jahanam. Kita kena nampakkan bahawa rakyat Malaysia bersetuju dengan kerajaan perpaduan ini. Dan cara nak menunjukkan rakyat Malaysia bersetuju dengan kerajaan perpaduan ini ialah pastikan PH menang di Padang Serai dan pastikan BN menang di Tioman. Ini penting. Okey? Silakan. Soalan lain. Ini saya nak sentuh tentang ekonomi. Saya rasa ramai orang nak dengar. Ni ada orang soal pasal Datuk Zahid ni macam-macam. Okey. Banyak orang nak tahu pasal ekonomi selepas tertubuhnya kabinet baru ni tu. Okey, bagaimana kabinet baru ni boleh meyakinkan pelabur-pelabur kembali semula ke Malaysia? Apa pandangan Datuk dan cadangan Datuk? Pertama sekali saya merasakan bahawa kita ada satu pasukan yang kuat sebab bila kabinet ni kecil, bila kabinet ni mewakili parti-parti. Contoh macam UMNO hanya 7 orang daripada UMNO yang
dapat duduk di dalam kabinet. So the best 7 is in the cabinet now. Sama juga PKR. Daripada beribu orang dalam PKR ni, 8 orang je jadi menteri. Sama juga dalam DAP, daripada ramai-ramai tu 3 orang je yang jadi menteri. Betul? 3. DAP berapa? 5. DAP ada 4 orang saja daripada menteri kabinet tu daripada DAP. Kemudian daripada PBB 3 orang saja. Amanah 2 orang saja. PDP 1 orang je. PRS 1 orang je. APO 1 orang je. Bebas orang. Maknanya kali ni tak boleh lagi kita sebut kerajaan cap ayam. Tapi kita beritahu dengan kawan-kawan menteri-menteri kita ni, berhati-hati dalam membuat kenyataan-kenyataan. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ada mesyuarat khas pada hari Isnin ni, kerana banyak benda-benda baru yang nak ditekankan. Termasuklah sebelum membuat kenyataan-kenyataan. Itu maknanya Datuk Seri Anwar dah tahulah. Jangan sampai buat kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kita tak bijak. Jangan sampai orang kata ini kerajaan gagal lagi sekali, ataupun ini kerajaan cap ayam macam mana dulu orang pernah kata. Semua kena berhati-hati, semua kena mengambil langkah penjimatan, dapat menjimatkan. Tak boleh macam dulu berbelanja dengan mewah dan sebagainya. Kita nak pastikan bahawa kalau ada duit negara ni, kalau boleh kebanyakan daripada duit negara ni bertumpu untuk menyelesaikan masalah rakyat, pergi kepada rakyat. Ini penting. Inilah yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah pada hari Isnin ni. Dan saya yakin pasukan ini adalah satu pasukan yang sangat kuat, sebab kita